Macam tuan-tuan kalau pergi Indonesia, tuan-tuan panggil orang Indonesia datang sini. Tuan-tuan panggil orang Indonesia, bagi ucapan kat tuan-tuan. Dia kata, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau beritahu bahawa Bapak Anwar Ibrahim membutuhkan Khalid Samad. Tuan-tuan kata apa? Pam sebiji ke dia. Aduh, sakit pak. Apa kau cakap tadi? Iya, saya bilang Bapak Anwar Ibrahim membutuhkan Khalid Samad. Pam lagi sebiji. Pasal apa bapak pukul saya? Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan pukul dia? Pasal dari segi bahasa orang Melayu kita di sini, itu maknanya mencarut. Kenapa kau mencarut? Tapi bagi dia, itu bukan mencarut. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke lapangan terbang Hatta Soekarno, Jakarta. Tuan-tuan turun, lepas immigration, lepas custom, tuan-tuan tengok dia tulis besar kat situ. Apa dia? Siapa butuhkan troli di sini? Jangan tuan-tuan buka seluar pergi butuh. Jangan. Jangan tuan-tuan nampak butuhkan troli kat sini. Ni rupanya. Jangan tuan-tuan buka zip lipat tabuh pula troli tu. Dia tulis itu siapa butuhkan troli, maknanya siapa perlukan troli di sini. Tuan-tuan pergi. Dia faham macam tu. Kita faham lain. Tak semestinya orang Indonesia boleh pakai, kita boleh pakai. Tak boleh. Tak semestinya Arab Kristian boleh pakai, kita boleh pakai. Tak boleh. Uruf al-balad. Bila kita lawan hujah macam tu, dia kata, oh dalam Quran pun Allah bagi. Kalau kamu tanya orang kafir, siapakah yang menurunkan hujan? Nescaya si kafir jawab Allah. Kalau kamu tanya kafir, siapa yang mencipta langit dan bumi? Nescaya kafir jawab Allah. Betul. Ayat tu bukan memberi kebenaran kafir guna perkataan Allah. Ayat tu sekadar menceritakan sikap kafir yang mengiktiraf Allah dalam bentuk rububiyah, Allah dalam bentuk sifat. Kafir mengakui bahawa yang mencipta, yang menjadikan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi ialah Allah. Allah dalam bentuk sifat, Allah dalam bentuk rububiyah. Tak ada masalah bagi kita, betul lah tu. Sebab tu kita orang Melayu tak ada masalah dengan Panjabi. Bila Panjabi, tuan-tuan pergi Gurdwara, buka kitab suci Panjabi, bersepah nama Allah dalam tu, kita tak ada masalah. Sebab dia guna dalam bentuk rububiyah, dalam bentuk sifat. Allah pemberi makan, Allah mencipta lembu, Allah turunkan hujan, Allah buat sungai. Betul lah tu. Itu namanya Allah dalam bentuk rububiyah. Yang Kristian nak pakai, yang disetujui oleh Anwar Ibrahim, yang diredai oleh parasit-parasit dalam PAS, Kristian nak guna dalam bentuk uluhiyah, dalam bentuk akidah. Allah itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Suci, 3 dalam 1. Itu syirik namanya. Sebab itulah Timbalan Mursyidul Ampas, Datuk Dr. Harudin buat kenyataan. Siapa yang setuju Kristian guna kalimah Allah dalam bentuk uluhiyah ini, maka syiriklah dia. Tan Sri Arusani Zakaria, Mufti Perak, lagi keras kenyataan dia, menyatakan siapa yang setuju kalimah Allah diguna dalam bentuk uluhiyah itu, maka murtadlah dia, keluar dari Islam. Tuan-tuan, ni benda besar. Ni benda besar, benda akidah. Ni bukan soal nak menang pilihan raya ke-13. Ni bukan soal nak pergi Putrajaya. Ini soal nak pergi ke kubur. Macam mana orang-orang PAS yang ada hari ni, yang setuju dengan Anwar Ibrahim, Allah Kristian boleh pakai dalam bentuk uluhiyah ni, macam mana mereka nak jawab dalam kubur? Sebab soalan pertama dalam kubur, tuan-tuan, Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawapan dia dah bocor 1400 tahun lepas. Jawapan dia Allah. Kalau kita ni insya-Allah lepas. Kalau kita jawab Allah, lepas. Pergi soalan kedua, wa Nabi Yuka. Tapi kalau orang PAS, belum tentu. Parasit-parasit ni belum tentu. Sebab malaikat akan tanya, Allah mana satu tu? Pasal apa Allah mana satu pula? Dekat dunia dulu kau kata Allah Kristian ada, Allah Islam ada. Mana satu tu? Mati, tuan-tuan. Mati. Di situ saja dah tak lepas. Dan berapa ramai dah orang PAS yang dah mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang akan mati. Hang pemimpin ke, hang ustaz ke, hang ulama ke, hang ahli parlimen ke, hang wakil rakyat ke, hang mati. Hang mati, hang kena jawab.
Nak jawab apa? Nak jawab yang parasi-parasi bagi tahu, ini tahaluf siasi, ini strategi politik, ini adalah maqasid syara'iyah, ini adalah strategi politik. Kepala otak kau nak jawab macam tu? Jawablah macam tu. Tuan-tuan, ini isu akidah, ini yang kita perjuangkan. Dan kerana itulah saya memilih melawan, menentang Anwar Ibrahim. Saya lawan Anwar Ibrahim bukan sebab tak dapat pangkat. Saya lawan Anwar Ibrahim bukan kerana tak dapat kedudukan. Saya lawan Anwar Ibrahim bukan kerana tak dapat jawatan. Saya lawan Anwar Ibrahim kerana dia jual kalimah Allah. Saya beri kata dua kat dia masa tu. Saya kata, kalau kamu jual kalimah Allah, kalau kamu bagi Kristian pakai kalimah Allah, saya akan jadi musuh nombor satu kamu. Apa dia buat? Dia pecat saya. Dia pecat saya. Dia panggil satu jawatan kuasa disiplin. Dia nak hina saya masa tu. Saya kata, kalau kamu jual kalimah Allah ni, saya akan ambil tindakan. Masa itulah bila wartawan tanya, berani YB lawan dengan Anwar Ibrahim? YB tak tahu kan Anwar Ibrahim nak pergi Putrajaya, nak jadi Perdana Menteri? Go to hell with him. Sebab tu saya buat kenyataan. Apabila isu akidah, saya utamakan agama saya. I am a Muslim first, INMP second. I'm a Muslim first, I am a party member second. I will put my religion first. Agama saya utamakan, akidah saya utamakan. Bila Anwar Ibrahim berkeras, bila Khalid Samad berkeras, bila parasi-parasi rampai berkeras, saya buat report polis. Saya, ahli parlimen Pembangkang, buat report polis terhadap pemimpin saya sendiri. Saya tak pedulilah masa itu. Sebab saya nak jawab dengan Allah. Saya duduk di peringkat pimpinan. Allah bagi saya amanah duduk di peringkat pimpinan. Saya jadi ahli parlimen. Saya kena jawab. Sebab kalau saya kata saya setuju, ramai orang akan ikut, ramai orang akan sama dengan saya, ramai orang akan turut sesat sama dengan saya. Hanya kerana Putrajaya, saya tak rela. Saya tak rela menjual agama saya hanya kerana nak pergi Putrajaya. Bila saya buat report polis, dia ambil tindakan. Dia buat jawatan kuasa disiplin. Dia nak hina saya. Dia letak padri dalam jawatan kuasa itu, Father Go Kiat Peng. Dia letak Madam Chiu, ahli Majlis Peguam, sebagai ahli panel. Dia letak Hindu dalam tu. Nak hina saya. Saya kata saya tak boleh terima. Saya sebagai orang Islam mempertahankan kalimah Allah. Saya tak rela dibicarakan oleh kafir-kafir ini. Saya keluar. Bila saya keluar daripada sidang jawatan kuasa itu, mereka terus pecat saya. Kenyataan keluar pertama sekali daripada saya, Alhamdulillah, Allah selamatkan akidah saya. Alhamdulillah, Allah selamatkan akidah saya. Sebab itulah saya lepas itu turun ke bawah, kerana saya nak selamatkan akidah, tuan-tuan. Tuan-tuan, pahaman pluralism ni sangat berbahaya. Tuan-tuan kena faham. Sebab tu tuan-tuan tengok Anwar Ibrahim tak ada masalah dengan LGBT. Dia tidak ada masalah dengan amalan seks bebas, lesbian, bisexual, gay, transgender. Dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab pada dia, agama ni soal peribadi. Tunggu dengan Tuhan. Kau nak buat apa kau punya pasal? Sebab tu keluar kenyataan daripada Anwar Ibrahim. Kata apa? Kalau dia kata apa? Dia kata undang-undang liwat dilapuk. Bukan saja-saja dia cakap, tuan-tuan, dia percaya tu. Bila Wall Street Journal tanya dia, apa kamu akan buat dengan kes liwat, dengan kes zina, dengan kes apa? Anwar Ibrahim jawab daripada mulut dia sendiri kepada media Yahudi ni. Dia kata apa? Bukan kerja dia nak tangkap orang liwat, orang berzina. Sebab tu tuan-tuan, dalam Pembangkang, ustaz boleh bagi kaunseling kat bini orang pukul 3 pagi dalam bilik hotel. Tak ada masalah. Tuan-tuan, engkau dah bagi kaunseling kat bini orang pukul 3 pagi dalam bilik hotel dengan bini kau dekat atas. Boleh lagi, tuan-tuan boleh bayang, boleh lagi dia pergi keliling kampung buat ceramah. Bukan saja maki hamun orang Melayu lain, dia boleh minta derma jihad. Tuan-tuan, tolonglah saya. Saya sedang berdepan dengan jentera UMNO yang buat konspirasi nak tangkap saya, nak menjatuhkan saya. Tolong tuan-tuan, bagi derma, saya nak bayar lawyer. Mereka takbir dan mereka bagi derma tu, tuan-tuan. Tak gila ke, tuan-tuan? Ni kerja gila babi, tuan-tuan. Babi gila tak buat kerja macam tu.
Sebab tu tuan-tuan, Anwar Ibrahim tak ada masalah dengan orang murtad. Bila Lina Joy murtad keluar daripada mulut Anwar Ibrahim, tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube. I have no problem. That is her problem. She choose, is her right of her to choose. Tuan-tuan boleh bayang. Sebab itu bagi Anwar Ibrahim tak ada masalah sokong Israel. Sebab Yahudi ke Islam ke Hindu ke Kristian ke sama. I will protect the security of Israel. Israel yang duk faham umat Islam Gaza hari ni, ramai yang mati terbunuh hari ni. Sebab tu Anwar Ibrahim ni tak ada masalah dengan banyak benda, tuan-tuan. Saya dedahkan dalam parlimen beberapa hari lepas, saya keluarkan buku-buku yang dikeluarkan oleh IKD, Institut Kajian Dasar, yang dikeluarkan oleh Middle Eastern Study Group. Mereka ni semua diletakkan bawah satu badan dipanggil IKD, yang Anwar Ibrahim adalah pemegang amanah. Dan buku-buku mereka, terbitan-terbitan mereka banyak ditaja oleh Badan Yayasan Kristian Konrad Adenauer. Saya dedahkan dalam parlimen. Antara buku dia apa yang dikeluarkan? Menghalalkan wanita Islam berkahwin dengan bukan Islam. Buku bertajuk Kahwin Campur. Yang kita terkejut, yang saya dedahkan dalam parlimen baru ni, mereka menghalalkan perkahwinan tu. Mereka menghalalkan wanita Islam kahwin dengan orang kafir atas alasan dengan menyatakan bahawa Islam itu sebenarnya satu konsep saja. Islam ni satu konsep. Apa dia konsep tu? Konsep ada Tuhan. Islam maknanya menyembahkan diri kepada Tuhan. Maknanya apa? Maknanya apa-apa agama yang menyembah kepada Tuhan, sama ada Gautama, sama ada Jesus, sama ada Huzair, sama ada Murugan, sama ada Allah, asal dia sembah kepada Tuhan, itu Islam namanya. Maka dalam konteks itu kata dia, siapa juga yang ada agama, siapa juga yang mempertuhankan diri, yang memperhambakan diri pada Tuhan, dianggap ahli kitab, maka halal wanita Islam kahwin dengan mereka. Tuan-tuan, kita yang geng surau, geng masjid ni bolehlah kata astaghfirullahalazim. Ni geng-geng yang kat bawah ni, yang tak pergi kuliah ni, yang tak peduli pasal agama ni, benda ni menarik. Sebab mereka pakai hujah logik. Love is God given. Cinta adalah anugerah Allah. Allah tak pernah halang wanita Islam mencintai pemuda Hindu. Allah tak pernah halang wanita Islam mencintai lelaki Kristian. Sebab lelaki Kristian ke lelaki Hindu adalah ciptaan Allah juga. Allah tak halang. Love is God given. Tak mungkin dia kata Allah akan halang orang Islam perempuan daripada kahwin dengan lelaki Kristian. Dia yang cipta perasaan cinta, tiba-tiba dia tak bagi perasaan cinta tu dilaksanakan. Tuan-tuan boleh faham? Dalam konteks tu, tuan-tuan, dalam konteks tu, saya boleh bawa banyak lagi, tapi kita nak bagi ruang lebih pada Datuk Azali. Saya pun dah tak nak dengar dia tiba. Dalam konteks tu, saya menaruh harapan ulama-ulama dalam PAS akan bangkit menentang. Tapi tak jadi macam tu. Bukan saja tak jadi macam tu, mereka terjun diri mereka sama dengan Anwar Ibrahim, bergelumang dengan najis Anwar Ibrahim. Mereka jadi terpukau dengan cahaya Putrajaya. Mereka jadi politikus kalkatus yang gairah nak ke Putrajaya. Matlamat menghalalkan cara hari ini. Matlamat menghalalkan cara. Sampai ke peringkat, tuan-tuan, sampai ke peringkat PAS korbankan perjuangan dia. Kita semua tahu PAS beranak-beranak nak negara Islam. 7 April 1981 di Kampung Banggul Peradung, Kuala Terengganu. Kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO.
Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana nama dia Barisan Nasional. Kita menentang UMNO dan Barisan Nasional kerana mereka mengekalkan perlembagaan kafir, melaksanakan peraturan pencacat. Sebab itu kita menentang mereka. Menentang UMNO itu jihad. Menderma menentang mereka itu jihad. Mati menentang mereka itu syahid. Berlaku peristiwa pecah orang Melayu. Semayang 2 imam, suami isteri bercerai. Yang baru kahwin nikah balik, kenduri orang UMNO tak boleh pergi. Adik sendiri mati tak balik. Sembelihan orang UMNO haram dimakan. Kemuncak je berlaku peristiwa Memali 19 November 1985. Ustaz Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia bertempur dengan pihak polis kerana menentang perlembagaan kafir, kerana menentang perundangan jenayah penjajah, kerana nak negara Islam. Mereka tembak mati 4 orang anggota polis dan mereka sendiri ditembak mati. Bila mereka ditembak mati, mereka diisytiharkan mati syahid. Mereka diisytiharkan mati syahid kerana mereka dikatakan nak menegakkan negara Islam, kerana mereka mahu negara Islam. Maka mereka diisytiharkan syahid. Dalam arti mereka tak dimandikan, mereka tak dikafankan, mereka tak disemayangkan. 14 mayat tu dilonggok dalam kubur dengan baju kain berdarah kerana mati syahid. Di bawah berita mereka mati syahid, buktinya kubur wangi. Kubur wangi. Alhamdulillah, akhirnya Ustaz Omar Wahid, seorang yang disegani dalam PAS, sebelum dia mati, dia dedahkan bahawa dialah orangnya yang tabur minyak wangi di atas kubur tu. Ya. Sebelum dia mati, dia cerita dialah orangnya yang tabur minyak atas kubur tu tiap-tiap hari selepas subuh. Sebab nak bagi perasa jihad mati syahid. Tuan-tuan, 14 orang mati tak mandi, mati tak kapan, mati tak semayang, kerana mereka katanya nak menegakkan negara Islam. Mereka bunuh 4 orang polis Melayu yang kalimah Thaibah sama dengan mereka. Tiba-tiba orang yang sama, Ogos tahun lepas, di depan Muktamar Agung PAS, dia kata rupanya negara Islam tak ada dalam Quran. Setelah berlaku pecah orang Melayu, setelah orang Melayu kafir mengkafir, tiba-tiba dia kata negara Islam tak ada dalam Quran. Kerana apa? Kerana mengikut Anwar Ibrahim, kerana bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, kerana gila sangat nak pergi Putrajaya. Soalan yang tuan-tuan nak kena tanya, terutama ahli-ahli PAS, yang 14 orang memali itu mati apa tu? Mereka dikatakan mati syahid kerana mereka nak menegakkan negara Islam. Sampai tak dimandikan, sampai tak disemayangkan, sampai tak dikafankan. Hari ini mereka diberitahu bahawa negara Islam tak ada dalam Quran. Mati apa? Itu bukan mati katak, tuan-tuan. Katak tak mati macam tu. Siapa nak tanggung tu? Siapa nak tanggung 14 jenazah tak mandi, tak kafan, tak semayang ni? Siapa nak tanggung? Tiap-tiap ahli PAS yang membayar yuran PAS, yang menyokong PAS, yang pergi tampal poster PAS, yang pergi undi PAS, yang pajak bendera PAS, mereka kena jawab depan Allah besok, kenapa 14 orang ni tak dimandikan, tak dikafankan. Mereka kena jawab depan Allah besok, kerana apa kamu reda kalimah Allah diberi kepada Kristian. Mereka kena jawab besok, kerana apa zina, liwat halal dalam perjuangan kamu. Mereka kena jawab kenapa kahwin orang perempuan Islam kepada orang bukan Islam dihalalkan. Mereka kena jawab macam mana ustaz kamu boleh bagi kaunseling pada bini orang pukul 3 pagi. Kamu kena jawab satu demi satu besok. Soalan yang saya nak tanya tuan-tuan, mampu ke jawab tu? Kalau rasa hebat sangat, fatal, silakan. Tapi kalau rasa tak boleh jawab, kalau rasa tidak ada jawapan kepada soalan-soalan tu, inilah yang diperjuangkan. Inilah diperjuangkan oleh Dr. Hasan Ali. Tuan-tuan, apa dosa Dr. Hasan Ali?
Saya nak tanya parasit-parasit pas, apa dosa Dr. Hasan Ali? Adakah Dr. Hasan Ali ini meliwat anak sesiapa? Ada Dr. Hasan Ali berzina dengan anak sesiapa? Ada Dr. Hasan Ali berzina dengan bini sesiapa? Ada Dr. Hasan Ali bagi kaunseling kat bini orang 3 pagi. Ada Dr. Hasan Ali serompak mana-mana orang. Ada dia curi duit sesiapa? Tak ada. Dosa Hasan Ali kerana nak selamatkan akidah umat Islam. Dosa Hasan Ali kerana nak cegah kemungkaran. Dosa Hasan Ali kerana nak laksanakan syariat Islam. Kerana dosa itu Hasan Ali dipecat. Sebab tu kita nak perjuangkan Islam, tuan-tuan. Inilah dia, nak memperjuangkan akidah. Kita bukan nak menangkan mana-mana pihak. Kita bukan nak menangkan sesiapa dalam PRU 13. Ini bukan soal PRU 13. Ini bukan soal Putrajaya. Ini bukan soal nak jadi kerajaan. Bukan soal nak jadi menteri. Ini soal nak bawa kita ke kubur. Ini soal nak menentukan kita syurga atau neraka. Nik Aziz, tuan-tuan, saya boleh bagi confirmation malam ni. Nik Aziz tak ada orang syurga. Dia pun belum tentu lagi. Sebab tu, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan yakin bahawa di akhir zaman yang disebut Rasulullah sebagai zaman fitan ini, banyak fitnah berlaku. Jangan tuan-tuan terkeliru. Jangan tuan-tuan jadi terpedaya dengan mainan politik ini. Kerana akhirnya nanti tuan-tuan sendiri kena jawab depan Allah. Masa tu Anwar Ibrahim tak boleh tolong tuan-tuan. Masa tu Nik Aziz tak boleh tolong tuan-tuan. Masa tu Hadi Awang tak boleh tolong tuan-tuan. Khalid Samad lagi tak boleh tolong. Kapal Singh jangan tak boleh tolong. Dia tengah bersilat dengan malaikat masa tu. Tak boleh tolong. Masa tu tuan-tuan, nafsi-nafsi tuan-tuan sendiri. Sebab tu tuan-tuan, bersama dengan saya, bersama dengan Dr. Hasan Ali, bersama dengan mereka semua yang nak memperjuangkan Islam, yang nak menyelamatkan akidah umat di bawah perjuangan yang dibawa untuk menyelamatkan institusi Islam Melayu dan Raja Raya. InsyaAllah boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kurang kuat tuan-tuan. Biar gema takbir ini sampai didengar oleh malaikat di Baitul Maqbul. Biar Allah dengar. Biar takbir tuan-tuan walaupun tak ramai malam ni didengar, dikegarkan bumi-bumi para parasit ni. Boleh? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.